Negara besar bergantung pada teknologi, tetapi mereka tidak bergantung pada Allah SWT. Mereka menafikan ketuhanan. Mereka mengatakan tidak ada Tuhan. Komunisme menafikan ketuhanan sama sekali. Tetapi apabila banjir telah melanda seluruh China 2 tahun lepas, oh God, save us. Buat pertama kali muncul daripada suara pemimpin tertinggi mereka, oh God, save us. Ya Allah, tolong kami. Begitu lama mereka nafikan ketuhanan. Tetapi apabila bencana yang tidak dapat ditolong oleh manusia lagi, lidah manusia automatik menyebut Allah, tolonglah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini, saya mengajak para jemaah sekalian untuk merenungi peristiwa banjir besar yang berlaku di China pada awal bulan ini. Dan inilah satu peristiwa yang besar berlaku di China dengan angin yang begitu kuat seolah-olah menghampiri kiamat. Cukup menakutkan. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Baqarah. A'udzu minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in min al-khawfi wal-ju'in. Walanabluwakum bisyai'in min al-khawfi wal-ju'in wa naqsin min amwali wa anfusi was-samarat. Wa basyirus sabirin alladziina idza asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Dan pasti kami akan uji kamu dengan satu daripada ketakutan, kelaparan, dan kekurangan daripada harta dan jiwa, serta buah-buahan. Berilah berita gembira pada mereka yang sabar. Iaitu mereka apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami daripada Allah dan kami akan kembali kepadanya juga. Inilah Allah menguji kita setiap masa dan ketika, seluruh umatnya di dunia ataupun makhluknya. Dan saya ingin merujuk kepada apa yang sebenarnya tadi, ialah pada 5 Ogos awal bulan ini di Beijing, ibu kota China, hujan telah turun yang paling lebat dalam masa 140 tahun. Tidak pernah lagi China mengalami hujan selebat ini, dengan angin taufan yang menghancurkan kawasan yang dilaluinya, termasuklah kota Beijing. Sama ada berita ini disampaikan ke kita dengan sepenuhnya atau tidak, wallahu a'lam, tetapi itulah yang berlaku. Peristiwa ini disaksikan daripada video juga, kita menakutkan. Gelap seluruh kawasan Beijing. Selama 140 tahun, ini rekod yang telah berlaku dan tak ada hikmah, ujian Allah untuk kita berfikir. Dikatakan 140 orang telah terbunuh dalam peristiwa itu. Yang lainnya adalah hilang. Hujannya sebanyak 29.3 inci dan dia melanda kawasan yang paling strategik, Beijing. Beijing adalah negara yang maju, tetapi kemajuan mereka tidak dapat menahan angin yang Allah bawa ke mana saja yang dikehendaki. Itulah yang berlaku. Walaupun dikatakan disebabkan oleh typhoon ataupun sebab-sebab alam yang lain, tidak ada satu pun daun yang jatuh kecuali dengan kehendak Allah. Apatah lagi dengan peristiwa yang besar seperti ini, ialah perancangan ilahi untuk kita berfikir. Inilah pemandangan pada hari tersebut. Kawasan-kawasan pertanian juga telah dibanjiri, meninggalkan kota dan kediaman di dalam dikenalami seperti laut yang jarang dialami oleh negara besar China ini. Mereka tidak mampu untuk menolak apabila Allah kehendaki sesuatu. Mereka lah negara yang sangat maju dalam teknologi. Mereka baru saja mencipta matahari. Mereka baru saja menghantar matahari ke langit. Dan matahari ini akan bersinar sepanjang malam. Mereka juga baru saja mencipta bulan. Dan mereka letakkan di atas kota. Mereka tidak pernah bergerak lagi bulan tersebut. Bulan Allah akan muncul dan tenggelam. Tetapi bulan ciptaan China tetap di atas kotanya, tidak bergerak-gerak.
Mereka boleh melakukan banyak perkara teknologi tetapi mereka tidak dapat menghalang banjir besar walaupun mereka telah melakukan segala persediaan untuk menghadapinya. Juga satu kisah malang yang berlaku di China. Masjid diruntuh ketika jemaah haji daripada China telah kembali selepas menahan haji baru ini. Mereka dibenarkan untuk menahan haji. Mereka adalah bangsa Hui. Bila mereka balik ke kampung mereka di Yunan, kota mereka bernama Shadian, mereka dapati bahawa masjid yang mereka makmurkan selama ini telah ditutup, dikunci dan tidak dibenarkan masuk lagi. Rupa-rupanya masjid ini akan diruntuhkan. Mereka meruntuhkan masjid ini pada 31 Julai dan kehendak Allah pada awal Ogos. Seperti hampir kiamat, angin melanda Beijing. Kedua-duanya dengan kehendak Allah. Marilah kita renungi sebesar mana pun kajian ini, mereka tidak dapat menghalang apabila Allah kehendaki sesuatu. Cukup malang apabila umat Islam di situ tidak ada. Mereka tidak menahan kehendak kerajaan untuk meruntuhkan masjid mereka. Mereka pasrah. Tetapi sebahagian mereka telah turun beramai-ramai untuk menghalang kerajaan daripada menghancurkan masjid mereka. Maka terjadilah pertempuran pada akhir bulan Julai tahun ini. Inilah masjid yang diruntuhkan. Menaranya dipotong. Cukup menyayat hati umat Islam yang tinggal di situ dan kita lah sebagai satu jasad. Sebab sebaik saja mereka sampai daripada Mekah, mereka ingin sebelum mereka kembali ke rumah, mereka bersolat di masjid ini dulu sebelum mereka pulang ke rumah. Tetapi masjid tidak dapat dibuka, ditutup. Rupa-rupanya telah digazet akan diruntuhkan. Tidak ada toleransi di luar Islam, tuan-tuan. Kita lihat bagaimanakah ketika Islam merintah China selama 700 tahun. Ketika kerajaan Song, Islam merintah China. Ketika dinasti Yuan, Islam merintah China dengan adil dan sama-sama. Kemudian kemuncak Islam di China ialah ketika zaman dinasti Ming. Di situ kita lihat hukum Allah dilaksanakan di China. Ketika zaman Kerajaan Yuan, bahasa resmi China ialah bahasa Arab. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Ibn Battuta dalam Rilah Ibn Battuta, mengatakan apabila saya sampai ke Beijing, dia sebut Peking, saya dapati di situ ada gubernur yang melaksanakan hukum Islam. Setiap wilayah di China melaksanakan hukum Allah. Kitab Allah ditegakkan di China. Dan seluruh rakyat hidup dalam aman tentram. 700 tahun umat Islam merintah dengan adil. Tapi sayang kita kalah pada kurun ke-17. Orang Manchu telah menyerang orang Ming, menyebabkan kerajaan Islam terakhir telah kalah. Orang Manchu, mereka menghancurkan Islam di China. Sebahagian mereka datang ke negara kita. Yang datang ke negara kita adalah sebahagian daripada mereka yang telah melakukan kemusnahan di negara mereka sendiri. Mereka membunuh orang Islam di dinasti Ming. Dan itulah toleransi Islam ketika kita merintah China begitu lama. Tetapi sayang, sekarang selepas kurun ke-20, mereka melaksanakan pahaman mereka adalah sebagai komunisme yang tidak bertuhan. Maka mereka anti bukan sahaja kepada Islam, tetapi kepada seluruh yang beragama, termasuklah agama Kristian. Dan kita menyaksikan pada awal bulan Ogos yang lepas, awal bulan ini, masjid kita diruntuhkan. Dan umat Islam telah keluar beramai-ramai membuat bantahan. Bantahan kepada kerajaan maksudnya binasa. Ini sebahagian daripada penduduk Islam. Sebahagian mereka baru balik daripada melakukan haji. Mereka tidak sanggup melihat masjid mereka diruntuhkan. Apa pun alasan yang diberikan oleh pihak otoriti, umat Islam telah keluar bahawa masjid inilah masjid paling tua di kawasan tersebut. Islam sampai ke China sangat awal, tuan-tuan. Lebih awal pada negara kita. Ketika zaman Khalifah Uthman bin Affan, umat Islam telah sampai ke China dan Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat besar Rasulullah, telah sampai ke China. Masjid itu masjid yang didirikan dalam rentetan yang sama.
menunjukkan bahawa tamadun Islam yang bertapak di China begitu lama, tetapi otoriti tidak melihat itu sebagai satu sejarah keagamaan mereka dan mereka ingin hapuskan bukti tersebut. Ini gambar yang kita terima yang disiarkan oleh Barat. Secara kebetulan Barat dan Timur sedang berperang, maka kita dapat berita yang sebenarnya daripada Timur, daripada media Barat. Media Barat selalunya timpang dalam berita mereka, tetapi kali ini mereka menyatakan yang benar. Polis dan umat Islam bertempur. Umat Islam tidak ada kekuatan. Yang mereka adalah kekuatan doa. Orang tertindas berdoa dan tidak ada hijab antara mereka dengan Allah. Hati-hati, jangan kita menzalimi, sebab doa orang yang dizalimi tidak ada hijab antara mereka dengan Allah. Inilah doa yang diajukan ataupun sebagai rintihan yang dapat umat Islam lakukan. Kita lihat sebelum ini pada tahun 2020 banjir besar berlaku di China menyebabkan tadi hujan yang paling lebat pada tahun ini, banjir yang paling hebat berlaku pada tahun 2020. Kita lihat banjir ini telah menenggelamkan sebahagian daripada wilayah selatan China. Pada tahun 2020 ketika kita diserang COVID, barangkali berita ini tidak sampai banyak yang kita tahu di China. Rumah mereka ditenggelamkan hampir 3 tingkat, 4 tingkat. Empangan yang mereka membina, yang mereka sekat Sungai Zhejiang telah pecah. Yang mereka melakukan dengan teknologi yang terbaik dunia. Tetapi empangan yang mereka jangka tidak akan pecah selama-lamanya telah pecah. Dan menenggelamkan sebahagian besar daripada China ini 2 tahun lepas. 3 tahun lepas. Bandar-bandar mereka tenggelam. Kematian yang tidak ada taranya. Mereka tidak dapat menyekat apabila Allah kehendaki sesuatu. Dan mereka mengatakan pada tahun lepas, pada tahun 2021 yang berlaku banjir besar itu, banjir yang selama 1000 tahun, rekod 1000 tahun itulah banjir yang paling kedua besarnya selepas 1000 tahun berlalu. Kematian tidak dapat dikira lagi. Yang paling menakutkan ialah mereka terperangkap dalam kereta api. Kereta api elektrik yang sangat laju. Mereka melalui banjir dan kereta api menyelam dalam air. Dan kita lihat inilah sebab banjir ini ialah mereka menyekat Sungai Zhejiang yang disebut sebagai Three Gorge Dam. Dan dam ini telah pecah sepenuhnya. Tetapi mereka baiki dengan cepat, teknologi mereka sangat hebat. Ini gambaran 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, 2 tahun lepas. Kota mereka tenggelam, sebahagian daripada kota mereka hilang sama sekali. Tetapi bila surut, mereka dapat mengembalikan sebab teknologi mereka sangat tinggi. Inilah kereta api yang saya maksudkan tadi. Penumpang terperangkap dalam kereta api, cuba bayangkan. Elektrisiti telah padam. Dan kita lihat kematian yang tidak dapat dielakkan lagi. Negara besar bergantung pada teknologi, tetapi mereka tidak bergantung pada Allah SWT. Mereka menafikan ketuhanan. Mereka mengatakan tidak ada Tuhan. Komunisme menafikan ketuhanan sama sekali. Tetapi apabila banjir telah melanda seluruh China 2 tahun lepas, oh God, save us. Buat pertama kali muncul daripada suara pemimpin tertinggi mereka, oh God, save us. Ya Allah, tolong kami. Begitu lama mereka nafikan ketuhanan. Tetapi apabila bencana yang tidak dapat ditolong oleh manusia lagi, lidah manusia otomatik menyebut Allah, tolonglah kami. Inilah yang berlaku pada Firaun juga. Ketika tenggelam di Laut Merah, dia menyebut dia beriman sebagaimana berimannya orang Bani Israel. Begitu juga dengan Stalin, pemimpin kedua Rusia, Soviet Union yang sangat kejam, membunuh 54 juta umat Islam di Rusia. Di akhir hayatnya, ketika dia nazak untuk mati, anak perempuannya menyatakan bahawa ayahku mengatakan dalam bahasa Rusia, kalau terjemahkan dalam bahasa Inggeris, berbunyi, oh God, I suffer.
Begitulah China apabila datang bahala yang besar, mereka sebut, oh God, save us. Dalam bahasa Cina, tapi diterjemahkan oleh Akbar dalam bahasa Inggeris berbunyi, oh God, save us. 2 tahun lepas kita lihat banjir yang tidak ada taranya di China. Kematian yang tidak ada taranya. Inilah kehendak ilahi kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afamintum an yakhsifa bikum janibal barri au yusalikum hasiba thumma la tajidu lakum wakila. Apakah kamu merasakan aman sekiranya Allah akan menenggelamkan merekamu di sebelah laut, di tepi laut, atau Allah akan menurunkan angin yang kencang, hasiba, angin kencang. Ya, di dalamnya ada ketul-ketul, hasiba, angin kencang yang membawa maut. Semala tajulakum wakila, kemudian kamu tidak ada lagi pelindung sebelah Allah. Allah mengatakan, apakah kamu aman pada ujian Allah yang apabila sebahagian daripada laut akan tenggelam, yang menyebabkan tsunami berlaku. Hari ini kita tahu. Ataupun Allah akan menurunkan hasiba, angin yang kencang yang membawa musnah, dan kamu tidak ada persebaran pelindung kepada Allah SWT. Itulah apabila mereka telah berdepan dengan bala yang tidak dapat dilindungi lagi, mereka menyebut Allah. Kemusnahan ini, kerugian yang dialami oleh China sangat-sangat luar biasa. Tetapi mereka adalah kuasa ekonomi yang besar dunia. Ekonomi mereka tidak terjejas dengan berat, tetapi mereka pulih dengan cepat. Dan Allah cuba lagi tahun ini dengan angin yang cakut dan hujan yang sangat lebat. Kita kenang pada tahun 2020, sebelum peristiwa banjir besar berlaku, mereka juga merobohkan masjid. Ini masjid yang telah diruntuhkan. Kubahnya telah diterbalikkan. Lebih malang, tempat ini dibina tandas. Tempat masjid ini diruntuhkan, dibina public toilet. Di tempat masjid kita. Tuan-tuan, tidak ada toleransi di luar Islam. Hanya Islam boleh memberikan toleransi sebab Islam adalah agama yang benar. Dalam sejarah manusia, tidak ada bangsa yang boleh berikan keamanan toleransi kepada bangsa lain kecuali umat Islam. Bagaimana umat Islam telah membina kerajaan Andalusia di Spanyol selama 800 tahun dan semua rakyatnya hidup aman tentram. Tetapi hari pertama kita kalah pada tahun 1492. Raja mereka membunuh seluruh umat Islam, 56 juta umat Islam. Ketika kita merintah 800 tahun, kita membina sebuah tamadun yang besar. Sains teknologi kita pindah ke barat. Kita ajar mereka daripada zaman gelap ke zaman cerah mereka, tetapi mereka tidak pernah terima kasih kepada kita. Dan apabila kita kalah di Spanyol, mereka membunuh kita seluruhnya. Yang terselamat dimurtadkan atau dihalau keluar daripada Spanyol. Itu contoh. Ketika Osmaniyah merintah Bosnia sebegitu lama, 600 tahun, 500 tahun Osmaniyah bertapak di Bosnia. Dan bila kita kalah, Bosnia letak di bawah Yugoslavia. Bila Yugoslavia telah pecah, saudara mereka sendiri, bangsa Serbia, membunuh mereka. Ratusan ribu umat Islam dibunuh. Sedangkan selama 500 tahun Islam merintah Bosnia dengan aman tentram, Islam dapat Islam. Kita boleh bawa contoh yang banyak. Percayalah tuan-tuan, tidak toleransi dua Islam. Yang sanggup memberikan keamanan dan toleransi hanya Islam. Ingat betul-betul. Sebelum terlewat. Kita lihat bagaimanakah masjid kita bukan saja diruntuh, tetapi untuk menghina kita lagi. Mereka bina tandas public toilet dan mereka lakukan ini pada bulan Ogos 2020 dan tidak lama kemudian mereka tenggelam dalam banjir yang paling besar. Ini gambar antara masjid sebelum dan selepas. Mereka runtuhkan masjid dan bina tandas untuk menghina kita lagi. Umat Islam hanya berdoa mengangkat tinggi tangan-tangan ke atas. Mereka dizalimi. Orang yang dizalimi tidak ada sempadan antara mereka dengan Allah SWT. Dengan kehendak Allah tidak ada sempadan lagi.
kita lihat negara lain. China telah banjir dan dengan kesejukan yang mereka alami, tetapi sebahagian dunia lain panas tidak ada taranya. Kita lihat dalam kuliah lepas barangkali, kita lihat bagaimana kemarau melanda dunia. Kita lihat bagaimana binatang telah mati bergelimpangan di padang pasir, di Yaman, di Afrika. Di China air berlebihan, di sini air tidak ada setitik pun. Allah melakukan apa yang kehendaki. Kedua-duanya adalah ujian. Kita lihat juga di Eropah. Eropah adalah negara yang maju, tidak dapat menghalang daripada kemarau yang melanda mereka. Kemarau yang melanda Eropah dikatakan kemarau yang terburuk dalam masa 500 tahun. Dan Eropah telah kekurangan. Begitu juga Allah takdirkan matahari kita membakar lebih daripada biasa. Matahari kita membakar lebih daripada biasa dan cukup menakutkan. Ibarat lilin, apabila dia membakar akhirnya sampai ke bawah. Sebelum padam, dia membakar lebih. Apakah fenomena ini sama seperti lilin? Itulah yang dibincangkan oleh saintis. Jepun, pada ketika China mengalami kesejukan, banjir dan kematian, Jepun mengalami kepanasan yang belum pernah berlaku. Allah suruh kita berfikir, jirannya sangat panas. Jepun sangat panas. Dan dikatakan dia mencapai 35 darjah Celsius. Kita lebih panas, tuan. Kita telah mencapai 38 darjah Celsius begini. Tapi orang Jepun barangkali tidak pernah sampai 35 darjah Celsius. Dan mereka juga kadang-kadang sampai 38 darjah Celsius seperti kita. Panas, tuan. Mereka sedang minum air, sedangkan di jiran mereka sedang dilimpah oleh air yang banyak, banjir. Tapi di Jepun, hujan tidak turun. Kita lihat Korea Selatan. Korea Selatan, suhu yang digambarkan oleh warna ini menggambarkan begitu seperti Jepun juga. Mereka juga mengalami kemarau yang sangat luar biasa dan kepanasan. China kesejukan, Korea kepanasan, Jepun kepanasan. Dan orang South Korea minum air begitu banyak. Dan mereka mengatakan sejak 3-4 tahun lepas, sejak 2019, inilah kemarau yang sangat luar biasa. Dan mereka mencecah 38 darjah Celsius, sama seperti kita baru ini. Ketika kita mengalami bulan Mac lepas, 38 darjah Celsius, begitulah yang dialami oleh Korea. Kita lihat di Hawaii. Tiba-tiba muncul api daripada tengah-tengah laut. Membakar kapal, membakar kenderaan, membakar pohon-pohon. Entah daripada mana. Bumi merkah. Yang keluar bukan air. Yang keluar bukan magma, bukan cairan gunung berapi, tetapi yang keluar api. Api menjulang-julang. Membakar apa yang ada di sekitarnya. Ini berlaku di Hawaii. Dan cukup menakutkan. Yang mereka sebut sebagai firestorm. Bagaimanakah peristiwa ini berlaku? Saintis dan terkira-kira untuk mencari bagaimanakah sebab terjadinya perkara ini. Mereka tidak beriman pada Allah. Mereka tidak beriman pada Allah. Mereka mencari sebab. Dan cukup dahsyat apa yang berlaku di Hawaii yang kita saksikan. Beberapa minggu sebelum itu, mereka mengadakan pesta LGBT besar-besaran di Hawaii. Di tempat yang sama. Seluruh dunia berkumpul untuk menunjukkan bahawa dunia sekarang telah kembali kepada zaman jahiliah seperti kaum Nabi Lut. Dan kematiannya pada hari pertama sudah 11 orang. Api yang entah datang daripada mana. Dan dikatakan seperti neraka. Wildfires seperti neraka. Membakar seluruh kawasan tersebut. Dan tempat yang sama mereka mengadakan pesta LGBT. Seluruh dunia ada wakil. Mereka mengatakan seluruh dunia ada wakil. Mereka mengadakan pesta seperti orang belum ada sebarang tamadun. Mereka tidak berpakaian.
Kita ingat apabila ayahanda pertama Adam AS bersama dengan ibu yang pertama memakan buah khuldi, memakan buah larangan, maka terbukalah pakaian mereka. Terbuka pakaian, simbol kemerdekaan Allah. Terbukanya aurat, maksudnya simbol kemerdekaan Allah. Sekarang mereka mencari kemerdekaan Allah. Mereka sengaja mencari kemerdekaan Allah. Allah ciptakan mereka pakaian dan mereka membuang pakaian sebagai simbol sebagai mereka adalah orang yang maju. Gambar ini ketika mereka belum pecah pakaian. Cukup memalukan. Dan mereka menganjurkan supaya dunia semuanya kembali kepada hak asasi manusia, iaitu kembali kepada kebebasan. Texas, negara angka SEM yang maju, tiba-tiba kepanasan yang luar biasa telah berlaku. Apa yang melekat? Mereka mencari sebab. Mereka saintis ramai mereka mencari sebab, tetapi akibatnya mereka kepanasan. Kepanasan macam dalam neraka. Dalam rumah panas, di luar rumah panas. Benar-benar macam neraka mereka sebut. Dan apakah yang berlaku sebenarnya? Mereka juga menunjukkan sikap yang sama. Mereka menentang kebenaran. Ini ialah kartun semester. Dia kata, not sure if it's summertime or I woke up in hell. Menggambarkan kepanasan di Texas. Mereka mempunyai teknologi yang sangat tinggi tetapi mereka tidak dapat menghalang apa yang telah berlaku. Seperti neraka. Panas seperti neraka. Maksudnya mereka tidak pernah, kita tidak gambarkan dengan neraka, tapi bahasa mereka, neraka ini ialah tempat panas. Air mata keluar. Bukan saja peluh. Dan dikatakan air mata bercampur darah. Air mata yang turun bercampur darah. Untuk kita berfikir. Dan kita juga menjemput kumpulan LGBT pada 22 November nanti. Kita juga ingin mengundang perkara yang sama. Dan kita semua bertanggungjawab. Tuan-tuan semati, kita kembali kepada China. Mereka membuat alasan bahawa inilah fenomena alam, tak ada kena dengan agama. Dan itu kebanyakan orang Malaysia juga berpandang demikian. Beritahu mereka tidak jatuh selai daun kecuali dengan kehendak Allah. A'udzu minasyaitonir rajim. Amintum man fis samai ay yasirukum al-ard fa idza hiya tamur. Apakah kamu iman aman kepada yang di langit? Yang bumi kamu tiba-tiba pecah dan bergoncang? Amintum man fis samai ay yasirukum hasiba. Apakah kamu aman? Tiba-tiba malaikat mengutuskan angin yang kencang daripada langit. Pasal namun dan kamu akan tahu bagaimanakah akibat mereka yang mendatangkan para rasul. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim, pakai pakaian akhir, dan sesungguhnya mereka yang terdahulu daripada kamu, mereka telah mendustakan para rasul. Dan lihatlah bagaimana akibat mereka yang mendustakan kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Rasul tidak ada lagi sekarang. Para ulama ialah pengganti rasul. Dengarlah mereka. Jangan bantah mereka, apatah lagi perhinakan mereka. Tuan-tuan, kita lihat China dilanda oleh banjir yang besar dan tempat bandar teknologinya, iPhone City pun hancur lebur. Ini lepas datanya bah dan angin yang kencang. Hasilnya bandar teknologi terbaik mereka hancur. Sekedip mata. Teknologi mereka hancur. Mereka cepat pulih sebab mereka tenaga rakyat yang ramai dan teknologi yang banyak. Bandar mereka musnah. Dan kalau kita lihat, negara yang superpower ini tidak dapat menahan bala Allah. Kalau kita lihat dari segi teknologi, 10 teknologi terbaik di Asia mereka yang punya. Dan
di antara di dunia. Pada mulanya China kalah pada US, tetapi sekarang mereka telah menang ke atas US. Dan mereka adalah negara terbaik, 3 negara terbaik dunia dalam teknologi. Barangkali mereka angkuh dengan teknologi mereka. Dan mereka juga terlibat dengan peperangan, dan peperangan alat teknologi mereka sangat hebat. Mereka juga telah menghantar ISS ke langit. Seluruh dunia berpakat membina satu ISS, International Space Station. Seluruh dunia berpakat bina satu space station. China seorang-seorang buat satu lagi space station yang lebih besar daripada antarabangsa. Ini China punya. China punya 1 kilometer panjang. Dan dia boleh tengok setiap inci bumi kita. Dia tahu di mana ada minyak yang belum digali, di mana ada emas yang belum digali, di mana segala hasil bumi yang tersimpan, mereka dapat lihat dengan jelas. Mereka sampai ke langit, ke bulan. Yang Amerika dengan Israel tak sampai ke bulan, mereka sampai ke bulan. Tetapi mereka tidak bawa orang, mereka bawa robot. India, Israel, Amerika pakat untuk pergi ke bulan, tak sampai. Tetapi China telah sampai pertama kali. Mereka membina space station mereka yang lebih besar, 1 kilometer panjang. Dan mereka sambung setiap tahun, lagi lama lagi panjang. Mereka kuasai langit. Siapa kuasai langit, mereka kuasai dunia. Dan dikatakan seolah-olah langit kepunyaan China sepenuhnya sekarang. Bukan saja langit, mereka gali ke dalam bumi. Mereka gali dalam bumi sehingga sedalam-dalamnya. Mereka sangat hebat. Mereka gali dalam bumi 10 km ke bumi yang tak pernah orang lain gali. Amerika gali, Rusia gali, tapi fail. China mulakan penggalian, nak tengok apakah ada dalam bumi ini. Dan mereka telah menggali sejauh, dan mereka akan menggali 11,100 meter ke bawah, 11 km ke bawah. Kita akan lihat apakah yang mereka dapati. Semakin mereka ke atas, mereka tidak lihat kebesaran Allah. Mereka masuk dalam bumi, mereka tidak lihat kebesaran Allah. Benarlah Allah sebut, Qul siru fil ardh fanzuru kaifa kana aqwalul ladzina min qablihim. Musafirlah kamu, mengembaralah kamu pada muka bumi, lihatlah kehebat mereka sebelum kamu. Allah sebut siru fil ardi. Mengembaralah pada muka bumi. Allah tidak kata qul siru alal ardi. Alal ardi di atas bumi, tetapi Allah katakan fil ardi. Fil ardi boleh dalam bumi. Boleh dalam air. Boleh di udara, boleh di angkasa. Dan Allah suruh kita mengembara, tetapi yang mengembara adalah orang lain. Mereka menggali ke bawah 32,000 kaki. Mereka menjangkakan, mereka temui sesuatu yang tidak ditemui oleh orang lain. Dan China membuat bulan baru. Bulan yang Allah ciptakan naik dan turun. Mereka buat bulan yang tak turun-turun. Mereka buat bulan disebut sebagai artificial moon. Dia duduk atas bandar itu, dia terang sampai malam, sampai pagi. Tak bergerak. Maksudnya, dia mesti buat setelah bulan yang sama laju dengan bumi. Dan seolah-olah bulan tak bergerak di atas bandar tersebut. Dan inilah bulan yang mereka cipta. Duduk situ je. Tak bergerak-gerak lagi. Dan bandar ini tak perlu ada elektrisiti lagi, dipenuhi oleh di cahayanya daripada bulan yang sangat indah ini. Mereka hebat, tetapi mereka tidak dapat menentang hujan yang Allah turunkan. Mereka cuba membuat artificial sun dan mereka telah berjaya. Mereka membuat matahari tiruan seperti Dajjal. Dajjal juga membawa teknologi yang sangat hebat dan mereka telah lancarkan matahari mereka. Ini matahari yang China buat. Amerika belum buat. Mereka menang ke atas Eropah, ke atas Barat. Dan inilah bagaimanakah tindak balas fusion mereka, nuklear,
fusion mereka yang mereka lakukan tidak panas yang sangat canggih dan mereka lancarkan ke langit. Dan ini rekod baru dunia. Rekod baru dunia, China mencipta matahari. Matahari yang terang, yang tak pernah gelap. Dan mencapai suhunya 120 juta darjah Celsius. Tak boleh kita bayangkan. Dan dia sangat bahaya pada manusia sebab dia menggunakan nuklear. Dia menggunakan bahan reaktif yang sangat bahaya. Siapakah yang mula-mula mendapat bahana daripada tidak balas nuklear ini? Barangkali mereka sendiri. Mereka menempah kubur mereka sendiri. Membina matahari daripada nuklear, tuan-tuan, seolah mereka menggali kubur mereka sendiri. Demi untuk mereka pegang rekod, mereka lakukan sesuatu. Rakyat Cina sangat ramai. Kalaulah sebahagian hilang, tak masalah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qala rajulun mu'minun wa qala rajulun mu'minun min adra'u yaktumu imanahu ataqnu rajulan ayyakun rabbillah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa yaku kadziban wa ani kadzibuh wa yaku sadaqan yusibukum ba'dadhi yadukum innallaha ladil innallaha diman wa masrukum kadzdzaba. Ini kisah Firaun. Firaun sangat degil, sangat zalim, tetapi ada keluarga Firaun yang beriman pada Nabi Musa. Pemuda yang beriman ini berkata pada Firaun, dan dia beriman, dia bersembunyikan imannya. Apakah kamu membunuh manusia? Apakah membunuh seorang lelaki? Kerana lelaki itu berkata, Rabbi Allah, Tuhanku Allah, Allah. Apakah kamu membunuh orang yang mengatakan Tuhanku Allah? Ini suasana berlaku ketika zaman Firaun, tetapi dia kembali berlaku ketika zaman Cina moden ini. Ketika kita lihat bagaimanakah saudara kita yang duduk di Turkistan Timur, yang sekarang kita panggil Xinjiang, mereka juga dizalimi kerana mereka beriman. Sebab mereka mengatakan Rabbi Allah. Kita lihat bagaimanakah ini saudara kita, bangsa Turki. Azan. Kalau azan beritahu saya. Ini saudara kita yang dizalimi di Xinjiang. Telah bertahun-tahun mereka dizalimi. Mereka adalah keturunan yang sama seperti orang Cina. Orang Turkistan, orang Turki, orang Mongolia, orang Cina, Korea, satu keturunan yang sama. Ayah yang sama. Keturunan daripada Nuh AS. Tetapi mereka ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Kita lihat bagaimanakah mereka menzalimi umat Islam di Xinjiang. Sejak pada tahun 2017, 3 juta umat Islam Uyghur dimasukkan dalam penjara. Sebab mereka mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku satu. Tuhanku adalah Allah. Kemudian di dalam concentration camp ini, mereka mengambil organ dijual kepada pasaran antarabangsa. Mereka belah ketika hidup-hidup. Ini diceritakan oleh ramai doktor yang terlibat. Kemudian kita lihat bagaimanakah masjid kita diruntuhkan. Kemudian Al-Quran dibakar. Ulama dibunuh. Maka satu episod berlaku di Xinjiang. Sekarang dia telah merebak ke Yunan. Dia telah merebak ke benua besar. Dulu berlaku di semenanjung Xinjiang. Ini gambar-gambar yang menunjukkan bahawa pemuda-pemuda yang membantah kerajaan, mereka akan ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Dan apabila mereka masuk dalam concentration camp ini, nasib mereka tidak tahu lagi. Mereka diletakkan di dalam tahanan tersebut. Dan ketika musim COVID, seorang kena COVID, habis satu camp. Nasib mereka tak dapat kita bayangkan. La yu'raf nihayah. Apakah akibat akhir mereka yang ditawan di sini? Dan dikatakan bahawa apabila ada wabak, ada penyakit, mereka sengajakan dalam concentration ini. Bila dunia mengatakan, mereka mengatakan ini pusat latihan. Kalau Malaysia tak percaya, menteri datang, kita tunjukkan di sini. Menteri kita datang, tengok di situlah sekolah. Sekolah lain, tempat penjara lain. Yang kita melawat adalah sekolah. Sekolah vocational.
Inilah inilah gambaran pada bulan Ramadan. Mereka ditahan dan mereka minta tolong dunia. China mengatakan ini adalah urusan kami. Ini urusan kami. Jangan siapa yang ganggu. Ini adalah masalah dalam negara kami. Dan mereka di dalam tahanan dipaksa minum arak. Masuk concentration pertama minum arak. Tuan-tuan, tidak ada toleransi di luar Islam. Tidak ada toleransi di luar Islam. Percayalah. Mereka yang enggan ditembak. Yang paling ringan dijahit matanya. Tak dapat lihat sampai lebih. Dijahit matanya. Yang degil dilakukan seperti itu. Ditambah tangganya seperti itu. Ataupun dipasung di kursi. Lebih ringan. Dipasung di kursi. Sampai mati. Apabila ada bantahan kepada kerajaan mereka, mereka mengatakan yang kami tangkap itulah pengganas. Kami menghapuskan pengganas. Dan inilah yang disebar kepada dunia, yang kami tangkap itu pengganas. Menteri yang menangkap ini Menteri luar, Menteri dalam negeri. Ini Menteri dalam negeri yang bertanggungjawab atas penangkapan jutaan umat Islam. Jenjang. Kartun ini dilukis untuk menggambarkan hakikat yang sebenarnya. Dan la yasalah min dunillahi kasyifah. Mereka menguasai ke atas orang yang lemah, tetapi mereka tidak dapat mengatasi kehendak Allah. Allah mengatasi segala-galanya. Yang dapat melindungi umat Islam hanya Allah. Inilah yang ditulis oleh Jack Ma. Jack Ma adalah yang menyediakan wang untuk menangkap umat Islam. Dia adalah ejen yang menghancurkan Islam di China. Kalau nama Ma itu maksudnya asalnya Islam. Ma itu maksudnya Muhammad. Dialah yang memberikan bantuan kepada kerajaan China dalam usaha tersebut. Tuan-tuan baca di situ. Ulama kita telah ditangkap begitu ramai sejak dalam tahun 2021. Mereka telah menangkap para ulama kita. Para ulama telah ditangkap, menurut sekali yang ditangkap ulama. Seramai 1046 orang ulama ditangkap. Apabila mereka masuk penjara, nasib mereka sudah tidak tahu lagi. Di antara ulama besar Cina yang ditangkap, ini 5 tokoh kita, ulama besar kita. Ulama ini telah mati semuanya. Selepas kematiannya hampir mati dibebaskan. Sebahagian mereka kekal dalam penjara. Dan inilah ulama besar di Xinjiang yang telah dizalimi dalam penjara sehingga dia mati. Dialah yang menterjemah Al-Quran dalam bahasa Xinjiang, dalam bahasa Uyghur. Dan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hanya pada Allah lah kami berserah. Kami tidak dapat melawan, ya Allah. Dan itulah yang berlaku sasana. Ini ialah yang ditangkap dan dibebaskan daripada orang biasa menjadi seperti rangka berjalan. Ini nasib mereka yang ditangkap. Dan apabila Malaysia mengatakan, dia kata, mari menteri sila melawat. Menteri kita pergi melawat. Oh, tak ada pun. Yang dikatakan penjara itu sebenarnya vocational. Dia tidak bawa pergi penjara, dia pergi kepada vocational. Menteri Turki melawat vocational. Tetapi kata Turki, kami tidak melawat vocational. Kami tahu di sini vocational, bukan tempat larangan. Dia bawa tempat lain, juga vocational. Ketika Menteri Turki sampai, semua pekerja tunduk, tak tengok ke atas. Kata Menteri tadi, kenapa mereka tak tengok saya datang bertemu mereka.
sebab budaya kami sangat patuh dengan pekerjaan kami tak tunggu. Dan mereka membuat selajin. Selajin mereka ekspor ke tempat lain. Apabila selajin ini sampai ke Jerman, dalam poket selajin ditulis, sila bantu kami segera, kami sedang dizolimi oleh kerajaan kami, dalam poket selajin. Malaysia kata tidak ada. Jerman kata cepat segera pergi tolong. England kata cepat pergi tolong. Amerika kata cepat pergi tolong. Mereka sedang dizalimi. Malaysia kata tidak ada apa-apa. Menteri kita pergi tengok sendiri. Tak ada. Dia pergi tengok ke mana? Tuan-tuan, apa yang berlaku adalah China stop killing Uyghur. Dan inilah yang disuarakan pada dunia ketika sukan Olympics Winter di Beijing. Mereka bangun sekali lagi supaya dunia tahu bahawa mereka sedang dizalimi, dibunuh sebagaimana saudara Bosnia kita dibunuh oleh Serbia semasa dulu. Nasib mereka tidak dapat yang bela. Wanita yang ditahan diperkosa oleh tentera mereka. Ini berita yang saya terima daripada Turki. Wanita yang dipenjara diserahkan kepada pegawai tinggi tentera, perkuasa mereka supaya wanita Islam ini melahirkan anak mereka. Anak tentera yang bukan beriman ini. Kemudian wanita tidak boleh lagi berkahwin antara sama-sama Islam yang masih belum ditangkap. Mesti berkahwin, wanita Islam mesti berkahwin dengan pemuda Cina utama. Bangsa Han. Ini menjadi dasar kepada penduduk Uyghur. Dan ibu tidak boleh, ibu Islam mesti dimandukan. Tidak ada toleransi di luar Islam, tuan-tuan, ingat sekali lagi. Yang sanggup beri toleransi keadilan hanya Islam. Sebab Islam, Allah turunkan agama yang hadir untuk semua Islam dan bukan Islam. Dan kita lihat dasar kerajaan Xinjiang, manul haml tidak disekat untuk mengandung, wat taqim dimandukan, wal hijab, dan sekiranya mengandung digugurkan. Di fi Turkistan Syarqiyah, umuran syai'ah, sangat menakutkan. Itulah nasib sebahagian daripada penduduk kita. Dan dijangkakan sebanyak 8,500 masjid kita dihancurkan di seluruh Xinjiang. Sehingga pada tahun 2017, masjid yang terdapat di kawasan inilah yang termasuk dalam statistik sebanyak 8,500 masjid yang diruntuhkan di China. Sebahagian besar di Xinjiang. Dan apakah sebenarnya erasing Islam? Inilah yang berlaku ketika mereka kembali daripada Mekah. Lihat masjid mereka sudah tidak ada lagi. Mereka tinggal beramai pergi ke Mekah dan mereka balik, masjid mereka tidak ada lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagai penutup, alladzina ukhriju min diyarihim bighayri haqq illa yaquluna Allah. Dan mereka yang dikeluarkan daripada kampung mereka, daripada rumah mereka dengan tidak hak, sebabnya illa yaquluna Allah, sebab mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah SWT. Dan wallahi nas ba'dhum li ba'd, dan sekiranya Allah tidak menghalang sebahagian manusia untuk melakukan sebahagian lain, lahud damat sawa'un wa bi'un wa salawatun, dan akan hancurlah gereja, rumah ibadat dan biara, wa masjid dan masjid-masjid yuzkar fi hasmullah katsira, yang diingat Allah padanya. Dan itulah sebagai penutup, tuan-tuan, berkali-kali mereka menghancurkan masjid kita dan tidak ada kekuatan umat Islam untuk melawannya. Tetapi mereka tidak dapat menghalang daripada bala Allah yang datang betul-betul pada mereka. Mudah-mudahan kita daripada jauh ini mengambil iktibar, sebab inilah balasan yang bagi mereka yang menentang kebenaran dulu, kini dan sekarang. Kita dapati perkara yang sama, menentang kebenaran berakhir dengan kehancuran. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih terus.